Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Salam Aidilfitri. Hai Kak Wah, hai Kak Su, hai Kak dua orang je lah kata kan. Okay, so it's okay. Kan Zara baru dapat baca apa antara kata pengalaman baru, kan ilmu baru. So Zara rasa why not Zara share kata ilmu ni kepada anda. Aware ke Kak? 10.30 saya kata kan. Oh, saya tercepat 3 minit tak apa, kan sebab hari ni hari Ahad kan, maklumlah mungkin ada yang tak puasa, mungkin nak masak kata kan. Kan mungkin yang berpuasa salam Syawal kan, salam puasa 6. Zara pun belum start lagi, insya-Allah esok baru aku nak start kan. Alright, so apa khabar semua? Zara dah taklah hampir seminggu kan, sebab kan I'm so sorry, bukan sebab tak sempat nak live, sebab kekangan masa, kekangan line internet juga. So Zara decide untuk kata buat pagi lah kot dalam kata bulan ni. InsyaAllah Zara start konsisten hari ni sehingga kata seterusnya, kan. Dan juga untuk mengatakan semua, InsyaAllah besok 1 hari bulan 6, sesiapa yang menjadi baby home kiosk since bulan April sehingga bulan Mei, anda berpeluang untuk coaching bersama CDM Zara esok malam. Stay tune. Zara akan share macam mana nak dapatkan income 4-5 angka sebulan. Kan you boleh consistent income 2-3 ribu sebulan. So stay tune. Dan hari ni ialah last day untuk anda menjadi baby home kiosk dan berpeluang untuk coaching bersama Zara. Alright, okay, so hi semua. Hi. Kan, thank you so much sebab sudi menonton. Okay, Zara terus go through lah pada Zara macam ni. I'm the one yang kalau kata bangun tidur, sometimes nak tunggu in between duha ataupun tak nak mengantukkan duha tu, Zara akan start baca at least 1 hari setengah jam. Ataupun kalau paling malas pun 1 hari 1 muka surat buku. Sebab Zara sangat percaya setiap hari kita kena mencari ilmu. Kalau tak, dia akan jadi dungu, bodoh dan tahap tak berguna. Itu Zara punya prinsip. I'm so sorry kalau kata ada tak setuju. Tapi for me, setiap hari kena belajar new things dalam hidup you. Sebab apa kan, even dalam kata pernah dengar tak kan, kita kena jadi lebih baik daripada semalam, kan. Kalau tak, you akan jadi celaka, lebih kurang macam tu lah kan. Zara pun tak ingat istilah dia, tapi pernah dengar kan. Okay, so hari ni Zara nak create ataupun Zara nak cerita macam mana anda nak cipta legendary dalam diri you. Maksudnya nak cipta kehebatan dalam diri you. Macam mana you nak cipta you menjadi penjemput rezeki. Macam mana you nak cipta apa yang you buat je semua jadi. Kan, macam mana you nak ciptakan orang akan start kenal. Oh, betul lah Kak Sharifah tu, memang lah, I tell you. Nak jadikan macam tu. Siapa yang nak tahu ilmu ni? Kan, sebab sometimes kan Zara tengok kan, bila kata makin lama makin berniaga, dia tak ada X factor ataupun dia tak ada, orang tak kenal dia ataupun dia tak ada macam, tak ada wow dia. Istilah tepat dia ialah wow. Macam kita cerita wow kita. Kan, sebab bila Zara baca kan, oh betul lah ilmu ni even billionaire dan juga millionaire dalam kata dunia memang buat benda ni dalam kata tanpa sedar. Dan rupanya bila Zara bacakan, oh patutlah, no wonder lah. Dan sebenarnya ilmu ni sangat sesuai, dan kalau kata orang Islam buat, dia akan jadi 3 kali ganda kaya, 3 kali ganda berjaya berbanding orang non-Muslim seperti Tony Robbins, kan, Robin Sharma, kan. Maksudnya kalau kita buat lagi dahsyat sebab benda tu memang ada pada diri kita. So excited tau ilmu ni. Okay, kan, selamat hari raya kan, waalaikumsalam kan. Thank you for watching. It's okay kalau kata ada masa lepas ni kan, anda boleh invite your teams ataupun boleh tengok pula selepas ni, sebab Zara tak akan delete this video, insyaAllah. Dan sebenarnya Zara dapat video tau benda ni, tapi aku terdelete. So sebab tu Zara kena buat live video. Okay, so apa Zara nak share kata kepada anda kan, tahu tak dalam kepala kita ada sejenis benda dalam kepala kita ni kan. Dan pernah dengar tak istilah kan, Allah bagi ikut sangkaan hambanya. Nak bagi tahu apa yang kita fikir, benda tu akan menjadi reality. Apa yang kita nak kan, dia jadi macam ni. Okay, sometimes istilah ni anda tak setuju kot, tapi kan pada Zara anda kena bersetuju juga dengan Zara. Pernah tak kita melalui satu situasi, contoh dia macam ni kan, tengah hari tu bangun tidur lah contoh kan, ya Allah sedapnya nak makan nasi ayam dalam minda kita dah ada, ya Allah tu dah aku RM1
Kan dalam minda kita macam dah ada tau, okey tengah hari nak makan nasi ayam, kan bahagian kepak tu nak masak lah kan, ada kuah ni, ada sos dia, ada kuah ada sos halia dia kan, garlic dia kan. Tapi apa jadi, lepas tu you akan dapat, betul tak, apa sahaja yang terlintas you akan dapat. Ataupun paling senang lah kan, tiba-tiba kita rasa rindunya lah dekat dia, tiba-tiba dia WhatsApp atau call. Itulah kita panggil mindset, minda. You jemput dan dia akan datang. Benda yang paling senang sebenarnya makan. Ya Allah sedapnya kalau kita makan cendol durian tu, ya Allah lazatnya kan. Lepas tu you akan dapat sebiji apa yang you nak. Sama juga dengan konsep hari ni kan. You boleh realisasikan apa yang you nak. Cuma macam mana kita nak jadikan otak kita ni sebagai kata common center yang menjemput, yang menarik. Kan, tarik apa yang you nak tu. Sebab mengikut pembacaan Zara dan ilmu ni pun daripada kata one of my idol, kan, yang sangat sukses dalam bisnes kan, daripada kata beliau bermula dengan muflis sehingga kata menjadi jutawan dalam tempoh sebulan saja. It's about mindset. Kan. Okey, dia jadi macam ni kan. Dalam kepala otak kita ni ada satu objek misteri seberat 1.3 kg atau 1.4 kg yang mana ia bertindak sebagai kata common center. Ataupun pusat arahan. Dan common center ni lah yang akan mengawal diri you bercakap, siapakah diri you kan, macam mana you nak macam mana you upgrade skill, apa-apa skill, memasak, membaca, menulis, closing prospect, menjual, kan. Common center ni lah yang monitor siapakah diri awak. Istilah dia. Dan common center ni kalau kata kita tengok dia ni macam cendawan tau. Cendawan yang panjang-panjang tu. Kalau kata kat otak kita ni, dia istilah macam cendawan dan dia berbilion-bilion neuron. Faham tak? Dia macam cendawan, lepas tu kan dia macam ada tu. Kan, dia beribu-ribu neuron, kan, yang mana itulah dia mengawal siapa diri anda, apa yang anda buat, apa yang anda rasa, kan, cara anda bercakap dan sebagainya. Dan basically hidup kita ni kan dikawal dekat sini. Common center ni kita panggil Alright. So kan, dan macam mana common center ni nak efektif, dia kena ada sel-sel bersambung. Pernah dengar tak kalau katalah contoh budak kita, anak main kan, sel-sel tengah bersambung lah tu. Actually kan itu ialah istilah tepat. Semakin sel-sel kita bersambung, semakin anda jadi brilliant. Semakin sel-sel anda bersambung, semakin anda ada idea. Semakin sel-sel anda bersambung, anda lebih jadi bijak, anda lebih tahu. Contohlah, okey, macam nak jual produk ni, okey, macam mana aku nak closekan dia. Itulah signifikan macam mana nak pastikan sel-sel otak kita ni bersambung. Faham tak? Faham Okay, so nanti Zara akan tunjuk satu gambar ni kan. Dalam gambar ni ialah neuromapping of brain connection, di mana sel-sel otak kita ni akan berhubung antara satu sama lain. Dan setiap kali kita belajar ilmu baru, contohlah hari ni anda tengok live kan, sel otak anda akan bersambung. Dia akan submit. Contoh, kalau kata anda tak belajar pun kan, anda baca buku. Okey, sel otak akan anda bersambung. Sebab tu lah orang cakap, baca buku biar pandai. Ini signifikan dalam aspek sains dia. Faham tak? Okey, so bila kata Zara baca kan, dia kata macam ni, ada 6 sebab, kan, 6 cara macam mana nak pastikan sel otak anda bersambung. Dan sel otak anda bersambung ni, dia tak valid selepas subuh. Faham Tulis kat bawah tu. Bila Zara baca kan, oh patutlah ada orang tubuh kelab 4 AM, 4 pagi. Pernah dengar tak? Robin Sharma, dia ada satu kelab, dia tubuh kelab 5 pagi. Dan kelab 5 pagi ni dia bangun bersama dengan tim jutawan-jutawan dia. Even Tony Robbins, non-Muslim, hidup dia seawal pukul 2 pagi. Dia dah start bekerja. Maksud bekerja tu, dia dah start buat aktiviti dah. Kan, bila Zara baca ni kan, oh no wonder lah dia orang buat. Dan kenapa Islam pun menggalakkan kita solat tahajud? Maksudnya kerja seawal 4 pagi, start bermula. Kan, kenapa kita digalakkan study waktu subuh? Kan, orang kata study subuh lebih cepat hafal. Ini signifikan dia. Baru faham. Kan, dan Zara baca kan, founder Amazon, dia start bekerja pukul 3 pagi.
Tony Robbins 2 pagi. Sebab tapi yelah dia tidur pukul 10, pukul 2 tu dia dah start bangun. Dan walaupun dia orang tak tahajud dan sebagainya, tapi dia orang dah start bekerja dah. Sebab nak pastikan sel-sel otak kita bersambung. Dan kalau kata contoh kita kan, mungkin kita nak bermula malam ni kan, ataupun esok kita start dengan 5 pagi. Maksudnya bangun 5 pagi tu dah start beberapa perkara ni. Okey, jap Zara sambung jap. Aduh, lupa nak charge. Okay, so apa yang dia kena buat? Kan dia kata macam ni, macam kalau kata anda nak hidup anda sepanjang hari daripada bangun pagi tu legendary, jadi extremely powerful. Kan perkara pertama anda buat setiap pagi ialah pastikan sel-sel otak anda berhubung sebanyak mungkin. Maksudnya otak kita ni sel-sel pastikan berhubung sebanyak mungkin. Dan ada 6 perkara yang kita kena buat. Tahu tak perkara yang pertama kita kena buat apa? Kan rupanya bila kata kita bangun pagi, kan dalam Islam pun dah cantakan, iaitu apa? Bersyukur. Rupanya bila kata kita bersyukur, mengikut kajian sains tau, bukan Zara cakap sains, mereka buat brain scan. Dia ada 2 orang. Salah seorang bersyukur, ada seorang ni orang yang suka komplain. Tahu tak, orang bersyukur ni kan, contoh bangun pagi kan, okay, dia buat apa tahu? Thanks God, kan hari ni I boleh bercakap, kan bestnya rasa bahagia, ada suami kat sebelah, ada anak kat sebelah. Dia bersyukur, dia bersyukur apa saja. Thanks God, kan I boleh melihat, mata sangat terang, aku ada kepala, ada otak boleh berfikir, aku ada tangan boleh bergerak, aku boleh bernafas. Dia bersyukur apa sahaja. Bersyukur ni bukan dalam konteks sel semata tau, ataupun rezeki. Bersyukur apa sahaja. Sebab dalam surah Ibrahim 7 pun Allah dah nyatakan, semakin kau bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Kalau kau tak bersyukur, azabku sangat pedih. Maksudnya kalau kita tak bersyukur, Allah akan tutup segalanya dan dia akan tarik. Kan sebab kita jatuh pada kufur. Kan itu dalam Islam. Dalam sains dia, kan rupanya kena bersyukur. Dan waktu kita bersyukur tu, tahu tak ujian brain tu, si A ni, Zara ni, otak depan ni dia menyala terang. Dia menyala terang macam dia macam attract tau. Dan tahu tak, dia akan menyalakan bahagian otak depan ni yang dipanggil prefrontal cortex, iaitu bahagian ni lah yang akan mengawal emosi expression. Rupanya semakin kita banyak bersyukur, kita boleh turn down kan perasaan marah kita. Semakin kita banyak bersyukur, kita akan rasa lebih happiness. Semakin kita banyak bersyukur, ada kekurangan, tapi kan kita rasa macam kekurangan tu ialah kebahagiaan. Kita boleh accept every single thing. Rupanya. Sebab tu kan, bila Zara baca ni kan, Zara terus teringat. Ni minta maaf tau kalau Zara cakap ni macam menyinggung perasaan. Pernah tengok tak Bersamamu TV3? Kenapa bila kata orang miskin je, mestilah dah lah miskin kan. Lepas tu kan dia sakit, kan sakit itu, sakit ni. Macam ada je benda yang tak bestnya. Kan even Ustaz Abid Liu pun dia kata, bila kata dia pergi melihat menziarah tu, kebanyakan orang miskin memang tak solat. Kan, dan mereka start macam merungut. Itulah Ustaz, rumah saya ni kan bumbung dia bocor, tak boleh pergi sekolah lah, jauh. Komplain. Rupanya bila buat ujian brain scan tu, yang si komplain tu, tahu tak, otak dia jadi malam. Dan otak dia makin lama makin mengecut dan mengecil. Itulah kesan daripada komplain dan kufur. Maksudnya kalau contoh kan, kau komplain kan, otak kau ni macam kalau ada satu rumah Zara ni menyala, makin terang. Makin Zara bersyukur makin terang, makin bersyukur makin terang. Tapi rumah yang gelap ni, yang komplain ni, dia gelap, suram. Makin lama kan otak dia mengecut dan dia menjemput benda-benda tak best. Itu signifikan dia. Kan kan. Dan tahu tak, bila kata kita bersyukur, kan tadi Zara kata otak depan ni menyala kan, yang kat sini lah dia mengawal emosi, dia cognitive skill kita, dia upgrade. Tiba-tiba kita pandai bercakap, tiba-tiba kita pandai closing prospect kan. Ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, semalam ada orang PM aku kan, orang nak beli kopi tapi tak beli, ya Allah terima kasih. Dia pun benda tu pun dia bersyukur. Tahu tak, tiba-tiba hari ni kan dia boleh closing prospect kopi tu. Sebab dia start bersyukur. Dia bersyukur every single thing. Dan benda ni kita kena buat sewaktu kita bangun tidur. Bangun tidur je, itu first thing yang kita kena buat. Bersyukur. Asyik mak.
Kan bersyukurlah kan. Ya Allah, terima kasih. Sel aku semalam dekat 3,000. Ya Allah, terima kasih. Kan terima kasih ya Allah, hari ni dapat makan. Tahu tak kenapa budak, Zara baca tahu, Zara record. Kenapa budak atau anak kita pernah tengok tak dia baca doa. Zara ada anak buah kan, dia baca doa so pure tau. Dan Zara rasakan patutlah budak apa yang dia akan dapat. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana, dia baca. Terima kasih ya Allah, hari ni nak makan nasi goreng dengan ikan. Terima kasih ya Allah, ada minum Milo. Nampak tak budak punya pure, dia punya bersyukur tu, dia sebut apa yang dia nak, apa yang dia dapat. Sebab tu Allah tambahkan lagi. Betul tak? Kan pernah dengar tak lepas dia bacakan, terima kasih ya Allah dapat makan aiskrim anak buah Zara. Terima kasih ya Allah hari dapat makan sardin. Dia so happy tau. Sometimes benda tu simple, tapi kan sebabkan bersyukur, tengok budak apa dia nak dia akan dapat. Betul tak? Apa dia nak dia akan dapat. Walaupun dia tak ada fikiran yang matang macam kita, tak ada kudrat dan upaya macam kita, tak ada keuangan, tapi apa dia nak dia akan dapat. Kalau nak mainan, dia peduli apa engkau ada duit ke, lepas raya ke tak ada duit, dia nak juga. Dan dia akan dapat. Sebab apa? The power of syukur. Sebab tu katakan start bangun tidur kan, kan kita start bersyukur. Bersyukur every single thing. Every single thing kan. Alhamdulillah kan. Kan dah tahu tak maksud macam ni. Ni katil. Kan duduk terus kan bersyukur. Start dengan anggota badan. Kan terima kasih ya Allah, kan hari ni sihat ya Allah, alhamdulillah kan tak sakit, kan ada tangan boleh bergerak kan, ya Allah ada kaki boleh gerak-gerak. Sebab ada orang bangun tidur terus stroke, ada lumpuh, ada kan. Kan ya Allah terima kasih kan boleh bercakap, boleh melihat, boleh bernafas kan. Terima kasih ya Allah bagi oksigen free. Bersyukur every single thing. Ya Allah terima kasih ada suami kat sebelah, alhamdulillah ada anak-anak. Sebab ada orang tak ada anak, ada orang yang tak ada suami, dan mungkin ada bangun tidur suami meninggal. Faham tak? That kind of bersyukur. Okay? Jelas? Dan tahu tak bila dia buat ujian, ini sains tau. Dia buat brain scan tu, memang tahap yang suka komplain hidup dia kan, bila kata malap kan, maksudnya otak depan dia malap, dia lebih menjemput cenderung untuk jadi sakit. Dia lebih jemput cenderung untuk jadi murung, tak best, orang tak suka dengan dia, dan dia cetus aura negatif. Kan? Satu tahap kan, si A dengan B tu, si A yang suka bersyukur ni pun rasa vibes tak best yang orang komplain. Sebab tu pernah tengok tak kita, Zara ada satu kawan masa Zara mengajar kan, ni bukan nak mengaib tau, ni macam ni Zara cerita lah, frankly speaking, because you guys pun my friends kan, my family. Zara rasa macam sangat senang dengan kata anda. Zara ada kawan yang suka komplain, every single thing mulut dia keluar komplain. Babe panas kan, aku bengang gila dengan budak 4 sains tu. Ya Allah, kurang hajar. Aku bagi homework tak nak buat pun. Komplain. Kan, kau tahu tak babe, ya Allah tadi kan aku pergilah pergi situ. Kau tahu tak cikgu tu kata aku ni, pang. Kau tahu tak suami aku ni kan asyik nak wanita. Zara kalau duduk seharian dengan dia, aku jadi penat. Zara rasa jadi annoying sebab dia keep on complain. Dan tahu tak apa jadi? Hidup dia memang lagi nak uzbillah kan, satu tahap hidup dia macam kan, anak dia keep on sakit setiap bulan tu confirm biasa. Yes. Kan mesti akan sakit dan mesti akan check in ward hospital ataupun pergi ke klinik. Sampai Zara katakan, ya Allah kenapa hidup kau macam tu? Tapi dulu Zara tak faham. Lepas tu kan hidup dia kan macam suami dia ada perempuan lain, kan anak dia kan kaki merokok, ponteng sekolah, kan lepas tu macam tak tahulah, macam ada je benda yang tak best pada dia. Satu tahap kan kan pedas sekali Zara duduk dengan dia kan masa tu kat kedai makan, kat Sarawak Benda, dekat, kalau kata orang Sarawak Benda orang Sungai Besar tahulah kot, kedai gelas besar kan. Kita orang pun lepak kan. Bayangkan baru lepak, budak yang waiter tu mungkin tersalah ambil order lah. Pada Zara tu biasa je lah, betul tak? Kan dia order mungkin air lychee apa entah, lepas tu budak tu salah hantar kan. Kau ni siapa nama? Kau tahu tak aku salah order? Kan mana bos kau? Sometimes Zara katakan, babe dah lah, simple thing je kot, dah salah order kau minum je lah kan, apa masalahnya? Tak, aku nak komplain. Dia ni kaki komplain. Dan tahu tak, end up selepas Zara resign 3 tahun selepas tu, Zara dengar dia dah bercerai dengan suami dia.
Dan dia sendiri digantung kat sekolah sebab ada kes. Tak tahulah kemurungan ke apa. Sampai tahap macam tu hidup dia, bila kata kerap kali komplain. Kan sebab tu takut tak kita nak komplain? Takut. Bila Zara tengok ni kan, ya Allah takutnya. Sebab bila kita komplain, kau ni ibarat rumah kau malap, gelap. Apa jadi kalau rumah kita gelap? Dia jadi tempat pusat penagih dadah datang. Betul? Dia tempat pusat tikus-tikus berlambak. Dia tempat pusat kan semua sarang-sarang yang tak best kat situ. Setuju tak? Sebab tu kan kalau anda diberi pilihan nak jadi rumah yang terang menderang menyala ataupun rumah yang gelap dan malam. Kan nak yang mana satu? Betul kak? Jauhlah sifat suka komplain. Ya, kadang-kadang kita pun secara tak sengaja, akulah tu kan, kenapa lah make up ni kan, muka dah bulat lah kan, tudung sangat, tengok tadi kan dah komplain. Tapi kan kita switch kepada benda yang positif. Dan melalui brain scan tu memang diajar kan satu tahap budaya barat. Tony Robbins ialah non-Muslim. He is a billionaire yang start bermula. Tahu tak sejarah Tony Robbins? Saya cerita sikit pada anda. Tony Robbins ni ialah seorang kaki tangan kalau kata government servant yang sangat-sangat biasa, plain macam kita juga. Kan satu tahap dia pernah jatuh terduduk dalam poket dia hanya ada $20 saja. $20, isteri lari. I'm not sure isteri lari ke tak. Dia ada $20 je. Masa tu dia kena buang kerja, duduk dekat Stinggan. Stinggan ni rumah dia, kalau kata buka pintu, situlah dapur, situlah tilam kau, situlah kerusi yang tak ada macam sofa. Dia kotak 4 segi tau, Stinggan. Okay? Cuma Tony Robbins ni macam ni apa yang berlaku pada dia kan, dia ada satu batu. Kalau kata kat poket dia panggil batu syukur. Batu syukur ni dia akan buat, contohlah kalau dia nak bersyukur, dia akan pegang batu tu sebab dia nak pupuk satu perasaan dekat diri dia, bersyukur apa sahaja yang ada supaya kau tak hidup komplain. Sebab bila jatuh terduduk miskin macam tu kan, benda first thing first, jangan nampak benda yang kekurang. Itulah aku duduk rumah Stinggan, bestnya kalau rumah dia rumah besar. Itu anda sedang komplain, anda sedang banding beza. Bila kita banding beza, itu yang kita menjadikan diri kita cari diri tak best. Banding beza, dia hebat lah, dia boleh bercakap. Kita tak hebat kan, tak pandai cakap. Nampak tak? Kita sedang tarik lagi benda tak best. Sedang sumpah diri kan, dia boleh lah, dia kurus, aku digemuk. Okey, anda sumpah lagi gemuk, tak pandai cakap, tak hebat. Sebab tu makin lama makin dapat benda tak best tu. Tapi apa Tony Robbins, dia ada batu syukur tu, dia letak kat poket dia. Kan, thanks God, hari ni aku boleh bernafas kan. Bila dia tengok kat tingkap dia kan, tak apa, walaupun aku tak ada kereta, lepas ni itu kereta aku. Dia akan switch apa sahaja benda tak best melalui pegang batu syukur ni. Sebab dia nak pupuk diri dia. Kita tak perlu batu syukur tu, tapi kan apa sahaja kalau dia nak start komplain kan, okey, pegang batu syukur. Dan tahu tak, selepas dia buat batu syukur ni, kan dia ada $20 dalam poket dia. Okey, satu hari ni dia pergi ke restoran. Okey, mula dia tengok je dekat luar tu macam dalam hati nak sebut kan, bestnya kalau boleh makan. Tapi kan dia pegang batu syukur tu kan, at least aku ada $20. Ada lagi orang lain yang tak ada duit. Tapi kan dia buat apa, tak apalah, aku datang duduk dan untuk minum kopi. Kopi baru dalam 1 hingga 2 pound sterling kan. Lepas tu kan masa dia tengah nak minum tu kan, batu syukur dia letak kat tepi. Tapi kan dia start merenung batu syukur tu. Kan, thanks God, walaupun aku ni diuji, aku still boleh kata duduk lagi dekat kedai kopi dan minum. Dia still bersyukur kan. Dia still merenung batu tu dan letak kat tepi. Tiba-tiba ada satu kelibat budak masuk bersama dengan kata emak dia. Budak kecil tau. Dia main memperhatikan je sambil dia hirup kopi tu lah. Bila dia perhatikan, dia katakan, bagusnya budak ni. Nampak tak? Bila kita start bersyukur, kita start nampak kebaikan-kebaikan orang. Dan apa dia buat? Dia terkejut. Budak ni, tahu tak? Dia layan orang tua tu sangat dahsyat. Kan? Orang tua tu dah agak terbongkok lah, macam tak sihat. Okey, dia tarik kerusi, dia suruh duduk. Kan? Lepas tu kan, dia belik-belik tau. Dia belik-belik menu lah, kena menu kan. Lepas tu kan, dia belik-belik menu tu. Lepas tu kan, dia sembah-sembah dengan mak dia. Lepas tu kan, tahu tak budak dengan mak dia tak order apa pun.
sebab tak ada duit. Tapi apa jadi, Tony Robbins ni dia seluk duit tu. Dia kata macam ni, duit aku 20 pound sterling, kopi aku 2 pound, jadi aku ada 18 ringgit lagi lah. Tak apalah, aku bagi pada budak ni sebab aku tengok kan bagusnya dia, kan dia miskin, tak ada duit, tapi layan mak dia sangat dahsyat kan. Bawa ke restoran ni kan, tak komplain pun kan. Kalau aku ni kan yang sikit mengkomplain, malu. Lepas tu kan dia pegang batu tu, dia masuk poket. Dan tahu tak apa jadi? Dia tanya, wahai budak ni siapa? Oh, ni mak aku yang aku paling sayang. Kau perhati kalau muka dia gembira masuk ke kedai ni, walaupun kami tak minum. Nampak tak dia cakap? Kami tak minum sebab kami ada duit, tapi duit tu nak guna lain. Dia sebut tau. Lepas tu kan si Tony Robbins cakap apa? Tak apa, kau ambil je duit ni, kau belanja mak kau. Lepas tu dia kata, so pakcik banyak duit. Dan dia genggam batu syukur tu sambil dia keep on mulut dia kan, thanks God kan, kau tetapkanlah hati aku ni kan, aku ni baru bagi duit kat orang, tak apalah, aku yakin duit ni boleh dicari. Dia pegang batu dia tu, kalau masuk trench coat, tangan dekat poket dia keep on pegang, thanks God kan. Lepas tu kan masa dia nak masuk rumah dia, bila rumah setinggan ni, tahu tak letter box dia dekat bawah tau. Dia macam tangga dekat bawah. Lepas tu dia pun macam masa nak naik atas kan, dia buka letter box. Tahu tak apa berlaku? Ada satu surat. Lepas tu kan dia buka lah surat tu kan, macam surat apa benda ni. Dan masa dekat atas tu surat tu dia letak kat sebelah dia duduk lah kat kerusi biasa. Dia letak surat, dia letak batu syukur tu. Lepas tu dia ambil surat tu, dia belik. Lepas tu kan dia kata, siapa bagi aku surat ni? Dan alangkah terkejutnya bila dia buka surat tu, ada satu sekeping nota, catatan lah. Dia kata, dia Tony, kan kalau kau ingat dulu aku ada pinjam duit kau 1,000 pound sterling, dan selama 20 tahun ni aku memang pura-pura tak bayar dan lupa. Tapi tak apalah, hari ni aku dah start senang, aku rasa aku nak membalas kat kau. Dan dia bagi kat Tony Robbins masa tu dekat 3,000 pound sterling. Masa tu Tony Robbins menggeletar tau. Bayangkan hidup yang berbulan-bulan tak ada kerja dan tinggal hanya $20 dan duduk dekat rumah setinggan yang dia pun tak tahu besok nak makan apa. Kan? Tapi disebabkan bersyukur tu, kan dia macam menggeletar surat tu, dia katakan, thanks God, dia katakan, adakah ini sebab ihsan kebaikan aku bagi budak tu ataupun aku bersyukur, dia kata. Sebab orang putih dia mana faham tentang bersyukur tak bersyukur, tapi dia tahu dengan bersyukur kan dia akan start cipta happiness. Happiness lah boleh jemput apa sahaja lagi. Setuju tak kalau kita tengah gembira kan, benda tu akan best satu hari. Kan, kalau lah hari tu kita bangun tidur, kita rasa happy, seronok, hari tu kita akan rasa hari yang sangat bahagia, sangat best kan. Jual barang semua closing, traffic light semua hijau, bos tak marah, datang awal. Setuju tak bila kata kita start hari kita dengan happy? Dan itu kefahaman Tony. Tapi kefahaman kita dalam Islam, semakin kita banyak bersyukur, surah Ibrahim 7, semakin kau bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Kalau kau tak bersyukur, azabku sangat pedih. Tak bersyukur akan jadi kufur. Allah tutup rezeki, Allah tarik lagi. Itulah signifikan dia. Okay, so kan Zara sambung. Itu yang pertama, iaitu bersyukur. Okay, yang kedua, apa yang kita kena buat supaya sel-sel otak kita ni makin bersambung? Iaitu gosok gigi. Kan, dan Zara cakap terus terang, mungkin anda pun dah tahu, tapi Zara just bagi simple nota lah. Bila kata kita nak solat subuh dan sebagainya, kita kena gosok gigi. Sebab air liur ni pun kita panggil najis. Sebab tu ini sains punya, dan ini pun kita boleh guna dalam signifikan Islam. Tahu tak, kita gosok gigi, lepas bersyukur tu gosok gigi. Kalau kata anda seorang yang tangan kanan, gosok gigi guna tangan kiri, lawan. Kalau anda kidal, guna tangan kanan. Faham tak? Siapa yang macam tengah bagi ikon tak marah tu kalau kata anda tak suka Zara punya live, it's okay, anda boleh left Zara punya live ni, sebab anda mengganggu Zara untuk bercakap. Kan, sebab yang lain okey je bagi tanda Zara like, suka, love kan. Ada juga yang marah-marah tu, kenapa? Tak apa, kalau tak suka anda left je Zara punya group. Bukan tak bersyukur, tapi anda mengganggu orang lain. Tak apa, jadi Zara tengok siapa yang marah tu. Okay, so kenapa kita kena gosok gigi lawan arus? Dia macam ni, gosok gigi kalau kita sentiasa pakai tangan kanan, kita guna tangan kiri. Sebab waktu ni kita sedang mengejutkan, kan,
kita sedang mengejutkan otak kita ni supaya keep firing dan juga wiring, kan. Sebab dia kata kat sini banyak brain yang connection akan terbentuk. Waktu ni, kan, contohkan kita dalam bersyukur kan. Okey, Zara tangan kanan, so Zara akan anggus tangan kiri. Dan waktu ni, kalau kata anda tengah ngantuk pun, dia jadi cerah biji mata. Kalau anda tengah lemah pun, dia jadi macam kita kan, buat benda yang tak biasa kita buat. Ini kita panggil kita kejutkan. Dan waktu ni, sel otak kita, dia lagi bersambung. Lagi bersambung. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita panggil alternate shower. Alternate shower ni, kita wajib mandi. Sebab itulah kata kan, orang tanya Zara, macam mana CDM boleh tahajud kan, boleh kata konsisten sampai duha. Sebab dia macam ni, mula-mula pun Zara tak biasa juga mengantuk. Tapi bila kita mandi, dia rasa lagi fresh dan segar tau. Tapi bila kita mandi ni, alternate shower ni, kan, dia, contoh dia macam ni. Kalau kita mandi tu, sekejap kita pusing kepada sejuk, sekejap panas, sejuk panas, sejuk panas. Jangan panas all the time, jangan sejuk all the time. Sebab dekat sini kan, dia buat otak kita sama juga. Dia firing dan wiring. Dia akan jadi tubuh badan kita ni start bangun. Kan, dia jadi macam celik. Dia macam nak kejutkan badan kita. Benda ni pun menyebabkan otak kita dia jadi macam kalau kata buat ujian tu kat brain scan tu, tahu tak, dia macam ada satu dia macam tu tau, supaya otak kita macam okey, lagi bersambung. Sebab itulah kata orang bangun pagi cepat sihat. Pernah dengar tak? Kan, bangun pagi tok nenek kita lah kan, subuh-subuh sapi dah mandi. Orang zaman dulu kan, sebab tu badan dia sihat, kan, tak sakit. Pernah dengar tak? Kan, dan tahu tak, even though Zara pergi tanya budak-budak tahfiz kan, dia kata every morning memang seawal 4 pagi dah mandi budak-budak tahfiz. Dan selepas tu dia akan start menghafaz Al-Quran. Betul tak? Sebab rupanya ini kesan dia dalam aspek sains. Faham tak? Okey, jelas? 3. Yang ketiga mandi tu alternate shower. Maksudnya sekejap sejuk, sekejap panas. Kalau ada yang tanyakan, CDM saya tak ada air panas, kau standby je lah, kan. Tapi pada zaman sekarang saya rasa mesti ada kot sejuk panas kan. Okey. Yang keempat, ini sebab kajian orang non-Muslim. Dia buat apa tahu? Dia membaca. Sebab itulah kata Tony Robbins, Robin Sharma, kan, Dian Rosie, kan, semualah founder Amazon, kan, founder Facebook. Rupanya dia bangun pagi, dia memang tak ada solat tahajudnya kita, tapi dia ambil peluang untuk membaca. Kan, kenapa aku punya wire ni macam tak masuk kan, okey. Rupanya dia ambil peluang untuk membaca buku. Sebab tu Tony Robbins, dia bangun seawal 2 pagi, dia akan buat tahu, dia buat bersyukur, gosok gigi, dia alternate. Lepas tu dia akan start membaca ataupun dia buat apa saja kerja-kerja. Macam kita kan, kita 4 pagi mungkin juga boleh baca. Zara jarang baca pagi lah, tapi bila dah dapat nota ni try juga. Cuma dia kata bila baca waktu pagi ni, dan apa kesan membaca, dia kata macam ni, setiap perkara baru kita belajar, kita build a new connection. Rupanya kita ni diwajibkan membaca satu hari at least 1 muka surat, ataupun satu hari spend 5 minit membaca apa sahaja artikel, apa sahaja inspiration. Kalau kata anda tak ada sempat nak baca Zara punya Telegram channel, ataupun bacalah apa saja, baca ilmu produk, bacalah apa saja. Sebab dia kata bila kita membaca ni, kita sedang menambah new connection. Punya dahsyat membaca ni. Dan bila kita kongsi dengan orang lain, connection. Pernah dengar tak? Kan dulu cikgu kita, jangan kedekut ilmu, kalau ada ilmu share dengan kawan, nanti kamu lagi pandai. Pernah dengar tak? Rupanya kan ini signifikan dia. Kita ni digalakkan bila dapat ilmu, makin kena share dengan orang lain. Sebab tu dah dapat ilmu hari ni kan, cerita dengan tim ataupun tag team. Dan bila Zara buat jadikan video kan, jangan lupa share dekat tim. Sebab bila kita share, kita dapat ilmu baru, kita ada connection baru. Yang kedua, dia makin kuatkan lagi connection kita bila kita sentiasa share dengan orang lain ilmu kita. Sebab itulah kita digalakkan, kalau kata anda leaders kan, digalakkan buat coaching setiap hari.
Kalau kata anda leader kan, pastikan jumpa. Jumpa tu apa? Maksudnya kan, kita buat Zoom dengan tim, cerita apa saja yang anda belajar. Okey, nak tak hari ni kita belajar tentang TerraPens, jual, pam. Sebab anda sedang menyampaikan ilmu baru, info baru. Dia sedang kuatkan connection tu, faham tak? Ataupun kan tak sempat nak buat Zoom call team. Atika pernah dengar tak pasal ni? Tahu tak hari ni TLG buat flash sale last day? Kan inform, maksudnya apa sahaja menyampaikan. Okey, lepas tu kan dan bila dan lepas tu bila kita letak emotion dalam benda tu, connection tu akan terus kekal dalam otak. Okey, contoh macam ni. Bila kita sentiasa keep sharing ilmu dengan orang lain, rupanya ilmu tu akan lagi jadi kuat. Betul lah, pernah dengar tak? Kan, kau nak cepat pandai tak? Kau share dengan orang lain, kau ajar orang lain, nanti kau akan ingat. Rupanya betul. Ini dalam aspek sains. Rupanya. Kan. Okay. So faham So bila kata non-Muslim ataupun mereka ni memang terus baca. Sebab tu anak-anak anda kan, kalau kata mungkin lah kan, yelah tak ada exam pun tak apa kan, bangun tidur kan, jom kita start baca Quran ataupun kita membaca supaya ingat. Sebab tu lah kita ni digalakkan study subuh. Rupanya ini kesan dia. Ini kesan dia rupanya. Okay, yang kelima, kan rupanya apa tahu? Membaca Quran, tilawah Quran. Kan tilawah Quran ni macam ni. Rupanya bila kita kerap membaca Quran kan, dia kan signifikan macam ni. Kenapa orang tua yang membaca Quran sampai sekarang mata dia okey, daya ingatan dia kuat, dia tak nyanyuk. Rupanya bacaan tajuk dalam Quran ni sangat power. Sebab setiap ayat dia buat otak kita mengira automatically. Mengira, calculation panjang pendek bacaan, baris bawah, baris depan, kan, dengung tak dengung, semua tu ialah mathematical calculation yang kena berlaku dekat otak kita. Sebab itulah kita digalakkan baca Quran. Baru tahu baru tahu. Zara baru tahu. Sebab tu kan waktu subuh kan, sebelum subuh kan, kita dalam mandi tu kan, mungkin kita sebelum tahajud kita start dengan baca Quran dulu kan. Bacalah Quran kan. Baca Quran kan, sebab itulah Allah galakkan kita selepas solat satu solat satu muka surat paling tidak kan, kena baca Quran, jangan tinggal Quran. Rupanya kan dia memberi impactful untuk kata sel-sel otak kita lebih bersambung. Rupanya faham nak? Kan terus rasa nak baca Quran tu tak? Terus rasa macam okey, sebab itu signifikan dia. Okey, selepas tu yang keenam, yang terakhir lah kan, rupanya sujud. Kan sujud. Rupanya sujud dengan betul akan aktifkan bahagian depan otak kita ni yang menyebabkan kita rasa bahagia kan, dan kita boleh buat keputusan yang baik sepanjang hari. Sebab itulah kata kita digalakkan, diwajibkan solat. Bila solat tu jangan sujud tu macam burung patuk dedak kan, cepat nak biar lama sikit. Sebab kat situlah benefit sujud tu kan. Bila kita sujud, otak kita ni darah sampai ke bawah, kan lebih berjalan, idea lebih bernas, kan lebih pandai, kan lebih boleh buat nak closing. Sebab sebab tu dengan bersujud muka jadi cerah berseri, jadi ada aura. Kan orang yang tak bersujud tu kan tengok muka dia kelat masam sebab darah tak sampai. Inilah dia punya signifikan. Ya, sujud dengan betul kan, tertib, lama sikit. Lama kan, tengok orang non-Muslim pun buat kajian ni iaitu sujud. Kan, dan Tony Robbins dia memang buat, dia tak sembahyang tau, tapi dia buat teknik senaman, dia memang ada ala-ala macam sujud dia ada buat. Zara dah tengok satu video ni, nak bagi tahu orang non-Muslim pun nampak dah tahu dah kisah benda ni, apatah lagi kita orang Muslim. Katakan untung tak kita orang Islam. Dan benda ni bila kita buat sebelum kata solat subuh, you akan dapat sangat cerdas dan cergas. Kan you boleh jadi masa tu ialah decision maker yang sangat berkesan. Kalau you is leader, you akan jadi leader yang impactful. Kalau you seorang yang baru nak berterjebak bisnes, mungkin tahap emosi tu boleh dikurangkan. Kalau ada rejection pun, rejection tu rasa macam biasalah bisnes. Sebab semua otak-otak tu telah dikawal oleh common center tadi. Faham nak? Boleh dapat kan. Dan kan last word lah kan. Last word
kan paling penting daripada aspek ni sebenarnya, kan daripada 6 perkara ni sebenarnya perkara yang membaca tadi tu, iaitu apa? Sebenarnya kita digalakkan rupanya setiap hari, dia kata yang paling powerful daripada aspek otak ni, cari ilmu, share ilmu. Dua perkara ni paling best. Kan bagi petua kena sujud lama kalau kita bangun rasa pening tu lagi baik. Ya, betul. Kan sebab tu lah dalam Islam digalakkan apa? Doa yang dimakbulkan ialah doa waktu sujud. Nampak tak Allah dah cakap kan sujud. Kita kadang-kadang kita tak perasan tau kan. Bukan tak boleh doa macam ni. Boleh kan, tapi kalau kata doa tu lebih lebih fadilat ni banyak sujud, kita buat bersujud. Kan sujudlah lama kan doa. Kadang-kadang pun Zara dah lepas ayat akhir tu aku nak terus berdoa tapi terus sujud balik doa. Kadang kita lupa. Betul, oksigen bertambah, otak cerdas. Betul. Kan pernah dengar tak? Kan kenapa dia ni jadi cerah, muka berseri, dia banyak solat. Perasan tak kalau kata tak tahu, Zara suka tengok muka orang alim ulama kan, muka dia orang bersih. Perasan tak? Bersih je. Kan sebab kebanyakannya sujud terlalu lama. Sebab tu kita digalakkan tahajud. Kan sebab tu kita digalakkan solat tu bukan ceplas-ceplus. Solat tu agak ambil panjang masa kan. Sebab tu kita digalakkan buat sunat juga supaya lebih banyak sujud. Itu signifikan dia. Okey.